والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما لا ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر رب دمن بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ووفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung semula pengajian kitab Al-Aqidah Al-Tahawiyah yang dikarang oleh Imam Al-Tahawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Kata pengarang rahimahullah subhanahu wa ta'ala, wa dinullahi fil ardi was samai wahid. Betul tak apa ada di situ? Betul. Surat 20 atas. Baik. Katanya wa nu'minu bi asyratis sa'ati min khuruj ad-dajjal wa nuzul Isa ibn Maryam alayhi salam min as-sama' wa nu'minu bi tulu'i asy-syamsi min maghribiha wa khuruj dabbatil ardi min mawdi'iha wa la nusaddiqu kahinan wa la 'arafa ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. Maksudnya, dan kami beriman, kami percaya adanya tanda-tanda kiamat seperti munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa bin Maryam alaihi salam daripada langit, dan kami beriman akan terbitnya matahari daripada barat, keluarnya dabbah. Maksud dabbah ni adalah binatang dari tempat bersembunyi. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, antara perkara yang menjadi rukun iman adalah kita beriman kepada hari kiamat. Rukun iman ada 6. Pertamanya beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada rasul, beriman kepada hari kiamat, dan beriman kepada qada dan qadar. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan di sana ada hari kiamat yang akan berlaku, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita supaya beriman dan percaya akan berlakunya hari kiamat. Sehingga kang diletakkan beriman kepada hari kiamat di dalam rukun iman yang 6. Sebelum daripada berlakunya kiamat, di sana ada perkara-perkara yang dinamakan sebagai asyratus sa'ah. Asyrat makna tanda-tanda kiamat. Dia ada tanda kecil dan ada tanda besar. Yang mana tanda-tanda kiamat ini dia termasuk dalam perkara yang ghaib, yang mana kita tidak tahu andai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menceritakan kepada kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada para sahabat sehingga sampai kepada kita tentang ataupun perkara-perkara yang menjadi tanda kiamat. Jadi apabila benda tu dicerita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi kewajipan setiap orang beriman kena percaya kepada perkara ini. Tanda kiamat banyak. Antaranya adalah apa yang disebut oleh Imam Al-Tahawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, iaitu antaranya keluarnya Dajjal. Dajjal ni adalah seorang manusia yang sifatnya disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis. Sifat Dajjal disebut oleh Rasulullah di dalam hadis. Dia seorang manusia yang sifat dia disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Antara sifat yang Rasul sebut, sifat Dajjal yang Rasul sebut dalam hadis adalah mata dia buta sebelah. Maka itu antara sifat Dajjal.
yang mana dia datang saat itu membawa fitnah yang besar. Tidak ada suatu fitnah yang lebih besar semenjak daripada Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam hingganya berlaku kiamat, melainkan fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal adalah fitnah yang cukup besar. Sebab itulah Nabi SAW menyebut tidak ada seorang Nabi pun yang diutuskan mereka memberi peringatan kepada umatnya tentang fitnah Dajjal. Kerana fitnah Dajjal ni bukan fitnah kecil, fitnah yang cukup besar. Sehingga kan setiap Nabi yang diutuskan oleh Allah memberi peringatan kepada umatnya tentang Dajjal. Dan antara doa yang Nabi SAW ajar kepada para sahabat secara khususnya dan pada umat Nabi Muhammad SAW secara umumnya adalah doa yang kita baca selepas daripada kita baca tahiyat, sebelum daripada kita baca salam. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ini di antara doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar. Jadi orang yang baca hadis-hadis yang berkait dengan Dajjal, fitnah Dajjal ni memang takutlah. Hadis yang berkait dengan fitnah Dajjal panjang kalau kita nak cerita. Cuma kita cover secara ringkasnya. Kalau kita baca hadis yang berkait dengan fitnah Dajjal, memang cukup menakutkan kita. Kerana ia melibatkan akidah. Ia melibatkan akidah yang ada pada orang Islam. Orang Islam yang mempunyai sifat taqwa, perkara yang paling dia takut adalah tercabut akidah. Tiba-tiba fitnah Dajjal ni adalah fitnah berkait dengan akidah. Pastinya orang yang beriman, orang yang ada takwa takut kepada fitnah ini. Tapi orang yang tak ada takwa, baca aja rimah pun dia daerah sikit pun tak ada perasaan takut. Sebab memang dia tidak ambil berat pun tentang akidah. Orang yang mengambil berat tentang akidah, orang yang ada sifat takwa dalam diri, ketika dia membaca tentang hadis-hadis yang berkait dengan fitnah Dajjal, pasti dia takut. Kerana fitnah Dajjal bukan fitnah biasa, bukan fitnah yang melibatkan akidah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ni, kita buat contohlah, kita ni kadang-kadang kita baca Facebook ataupun kita baca surat khabar. Surat khabar tak apa nak sahu mana dah ni. Beli dah pergi kedai makan, setengah kedai makan ada surat khabar kita tengok. Yang mana dalam surat khabar tu duk cerita, hak ni penceramah bebas, ustaz ni kena takak sebab fitnah-fitnah tertentu, sebab banyak macam-macam sebab lah kan. Allah Rabbi, kita baca tadi kita takut, kita sendiri jadi takut. Padahal kalau kita tengok benda tu bukanlah melibatkan akidah lagi, maksudnya bukanlah terkeluar daripada agama Islam lagi, pun kita takut dah, apatah lagi fitnah Dajjal. Maka antara tanda kiamat, maksudnya sebelum daripada berlaku kiamat, antara tanda besarnya adalah keluarnya Dajjal. Dajjal ni Nabi SAW menyebut di antara pada dahi dia ni ada perkataan kafir yang dapat dibaca oleh orang yang pandai membaca dan tidak pandai membaca. Walau bagaimanapun, tetap ramai di kalangan orang Islam yang lemah iman menjadi pengikut Dajjal. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita daripada fitnah Dajjal. Dan kita mengharapkan kita tidak sempat zaman ni. Kalau kita tengok kepada hadis yang menceritakan tentang keluar Dajjal, kita rasa untuk setahun dua ni dok lagi lah. Untuk setahun dua ni dok lagi. Untuk setahun dua ni. Jadi kita mengharapkan kita tidak sempat dengan zaman Dajjal, sebab susah. Zaman Dajjal ni memang cukup susah, sebab dia melibatkan fitnah agama. Sebahagian daripada ulama dulu, walaupun bukan fitnah Dajjal, fitnah pemerintah. Pemerintah cuba memfitnahkan tentang akidah, tapi tidaklah sampai setengahnya, tidaklah sampai kepada keluar daripada agama Islam.
Sebagai contoh, berlaku fitnah suatu ketika dahulu, fitnah khalqul Quran. Ulama ataupun ulama ulama pemerintah ketika itu adalah ulama Mu'tazilah, menekang semua orang lain supaya beriktikad Quran adalah makhluk. Ketika berlaku fitnah tersebut, ada sebahagian daripada ulama berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala mematikan dia supaya tidak dia terfitnah dengan fitnah itu. Hak tu bukan Dajjal lagi, Dajjal lebih teruk lagi. Jadi kita mengharapkan kita tidak sempatlah waktu keluarnya Dajjal. Dia perkataan Dajjal ni bahasa Arab. Dajjal kalau kita terjemuh kepada bahasa Melayu, Dajjal ni makna orang yang sangat pelawak. Itu makna Dajjal. Dajjal dengan makna kadzab, orang yang sangat pelawak. Dajjal bahasa Arab, yang kalau kita terjemuh kepada bahasa Melayu, makna dia sangat pelawak. Bukan hanya pelawak, bukan bersangatan pelawak. Baik, itu makna Dajjal. Lepas tu kadang-kadang kita mikir juga, dah orang sangat pelawak ni, ada kok percaya? Kita jawab, ada orang percaya. Buktinya, tak payah jauh-jauh, kita learning. Setengah makcik, setengah pakcik duk tengok cerita di gambar, nangis air mata tubik orang nangis. Tahu tak pelawak percaya je. Tak, bukan kita kata salah tengok nak tengok selama mana tidak ada maksiat, selama mana tidaklah merosakkan hak lakunan saat itu, tidak ada pendedahan aurat, tidak menyuruh kepada melakukan kemungkaran, tak ada masalah lah. Tapi kita nak kabar mana hak setengah tak nak tidur sebab cerita bersiri lepas tu cerita bergantung orang nak tidur, nak tengok pula kerana jadi esok ni setengah mu tahu tak pelawak molek-molek ada mu percaya. Hak tu sebenarnya boleh jawab persoalan ada kau percaya Dajjal. Tu sebenarnya boleh jawab persoalan tersebut. Menangis setengah-setengah duk tengok, Allah kita duk tengok orang berlakon, gini orang berlakon rupanya. Pok dia sedih, lepas tu silap sikit duk mengilah pok dia, bodoh aku duk percaya. Kita duk tengok sedih orang berlakon. Jadi hamba bukan nak cerita salah tengok TV secara mutlak, boleh je, tak ada masalah, tapi ada garis panduan yang perlu kita kena ikut. Kalau sekiranya cukup syarat-syarat dia, tidak menjadi masalah. Kalau tidak cukup syarat dia, maka hukum dia adalah salah. Cuma kita nak ceritanya adalah Dajjal ni makna dia orang sangat pelawak, tapi ramai orang percaya. Rasa macam gedak, betul tak gitu payah benda. Kita tengok bukti berlambak dah ni. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, katanya seperti munculnya Dajjal, seterusnya turunnya Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa adalah seorang nabi yang cukup masyhur. Antara nabi yang banyak disebut dalam Al-Quranul Karim adalah Isa. Antara nabi yang banyak disebut dalam Al-Quranul Karim adalah Nabi Isa. Nabi Isa, Allah Subhanahu wa taala ciptakan dia tidak ada ayah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat Jibril supaya meniup Ruhul Qudus, roh daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak pelik kerana dia, roh dia tidak sama dengan roh kita. Ada pelik lah. Allah Subhanahu wa taala mengangkat dia ke langit dan dia masih lagi kekal hidup sampai ke sekarang. Benda tu bukan benda yang pelik, kerana masuk di bawah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Sampai masa Nabi Isa akan turun daripada langit. Dan benda ni dicerita di dalam Al-Quranul Karim, dan di dalam sebahagian besar ataupun yang lebih banyaknya adalah disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa diturunkan, disebut dalam hadis diturunkan di Manaratul Bayda. Manarah ni bahasa Arab, bahasa kita kata menara. Dia menara tu ambil daripada bahasa Arab dah. Manaratul Bayda, Bayda ni makna putih, menara putih.
yang terletak di kota Dimashq, Damaskus, Syria. Ibu negara Syria, Damaskus, Dimashq. Hal tu disebut oleh Rasulullah. Dia turun di atas menara putih yang terletak di negeri Syria. Ini disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Isa lah yang akan membunuh Dajjal. Panjang lebar lah cerita tentang Nabi Isa sendiri. Baik, ini kita cerita secara ringkas sahaja. Baik. Dan sebelum daripada turunnya Nabi Isa, ada cerita berlakunya peperangan-peperangan yang besar, hak yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kami beriman akan terbitnya matahari daripada barat, kerana ia disebut oleh Rasulullah. Sekarang ni kita tengok matahari terbit daripada timur. Antara tanda kiamat, tukar matahari terbit sebelah barat. Keluarnya dabbah. Dabbah ni seekor binatang daripada muka bumi akan keluar. Baik, seterusnya kata dia lagi, wala nus. Lepas tu banyak lagi tanda kiamat selain daripada ni. Ya, banyak lagi tanda kiamat selain daripada ni, banyak lagi. Ni antara tanda-tanda kiamat hak yang besar. Wala nusaddiqu kahinan wala arrafa wala man yadda'i syai'an yukhalifu al-kitaba was-sunnata wa ijma'al ummah. Dan kami tidak percaya kepada para dukun atau peramal. Kita kena ingat, antara akidah kita, kita tidak boleh percaya kepada, dia terjemuh sini, para dukun atau peramal. Dia orang kahinan ataupun arrafa ni adalah orang yang mendakwa mengetahui perkara yang gaib. Ada orang yang mendakwa mengetahui perkara yang gaib, hak yang telah lepas. Ada orang yang mendakwa mengetahui perkara yang gaib akan datang. Kedua-dua golongan tersebut tidak boleh percaya, kita percaya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang mendatangi kahin, orang yang mendakwa mengetahui perkara yang gaib, lalu dia membenarkan perkataan orang tersebut, maka tidak diterima sembahyangnya selama 40 hari. Itu disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat yang lain, kalau dia percaya kepada orang tersebut, maka sesungguhnya dia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad. Begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesiapa yang mendatangi orang yang mendakwa mengetahui perkara yang gaib, lalu dia mendengar daripada orang tersebut, dia mempercayai perkataan orang tersebut, maka dia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad. Ni kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nak faham masalah ni untuk zaman kita. Kita buat contoh gini untuk zaman kita. Ada setengah orang dia hilang barang, tak kira hilang dia pun, dia pergi jumpa dengan Tok Bomong, tanya khabar Tok Bomong, scan Tok Bomong, barang duk mana Okey, tu benda hak yang dilarang oleh agama Islam. Jangan kita buat perkara tersebut. Ni zaman kita masih lagi ada. Dan hak lebih teruk, dia tanya ustaz pula. Ustaz boleh duk scan barang hamba hilang. Anak hamba duk balik, suruh ustaz scan duk sekarang. Siapa ke tahap tu ada di zaman kita. Dan mungkin siapa ke dia minta ustaz hamba royak tu, ada setengah mari tanya minta hamba. Anak tak tahu pas mana, hak ada hak bini lari daripada rumah, ada anak tanya minta ustaz scan. Ustaz kadang-kadang biti hilang pun tak tahu duk mana. Dia bagi suruh ustaz scan. Kita kadang-kadang Allah pas mana biti kita tak tahu duk mana. Molek-molek ada dia suruh ustaz scan. Kita duk fikir apa dia suruh kita scan sebab benda. Duk rasanya mungkin ada hak ustaz, hak yang orang nama dia ustaz, dia buat perangai gitu, sedangkan benda tu dilarang oleh agama. Sehingga kan pengamal perubatan Islam ni, kita nak cerita pengamal perubatan Islam, orang hak yang melakukan ruqyah, kalau di tempat kita sebagai contoh Darus Syifa, antara adab dia adalah dia tidak boleh sebut benda-benda hak yang tidak sepatutnya kepada pesakit. Orang buat orang tak jauh ni, orang kawasan rumah je, orang duduk belakang rumah, depan rumah,
Ada tak orang hak depan rumah ada pokok pisang dua pohon depan. Kata pesakit ni, pesakit dah kata dah ni keluarga dia. Tak ada Dulu ada ke tak? Macam-macam. Oh dulu ada. Tu dah tak lain. Tengok. Hak ni benda dilarang oleh agama. Jangan buat perangai gitu. Dan benda ni perlu ditinggalkan. Perlu ditinggalkan. Kerana ia membahayakan akidah muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mengetahui perkara yang gaib melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kami tidak mempercayai para dukung atau peramal. Jadi orang yang mendakwa mengetahui perkara yang gaib, kita tidak boleh percaya. Juga sesiapa yang mengajak kepada sesuatu yang bertentangan dengan daripada Alkitab dan As-Sunnah dan ijma' kaum muslimin. Jadi dia mendakwa sesuatu yang menyalahi Quran, menyalahi hadis, menyalahi ijma', maka kita tidak membenar orang ini. Okey, kita buat contoh zaman kita. Zaman kita ni ada setengah pembawa ajaran sesat yang mana mendakwa menjadi nabi, mendakwa menjadi rasul. Dan sebenarnya hak dakwa jadi nabi, dakwa jadi rasul ni bukan benda yang baru. Bahkan telah wujud di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Rasulullah seorang nama dia Musailimatul Kadzab. Musailimah yang sangat pendusta mendakwa menjadi rasul. Dan selepas daripada Musailimah sebenarnya banyak, sehingga kan di tanah Melayu kita tak tahu berapa orang yang mendakwa menjadi nabi dan menjadi rasul. Hak yang kita nak mikir, molek-molek ada ramai pengikut. Hak tu kita nak mikir, molek-molek ada ramai pengikut. Pengikut dia pula hak setengah-setengah tu bukan orang bodoh-bodoh. Orang hak yang bijak pandai. Tak payah jauh-jauh lah, tak payah jauh-jauh ni. Hak yang masih lagi panah lah di tempat kita, ayah ping kita kata. Ayah ping, pengikut dia bukan orang bodoh-bodoh. Orang bodoh-bodoh tu ada, hak bodoh-bodoh tu ada, bukan tak ada. Hak masuk dalam video dia alang sebalik mata kau. Hak tersebar video. Tu hak tak pernah betul mana tu. Hak cerdik pun ada. Pegawai polis pun ada, cikgu pun ada. Tak erti nak mikir kita, cikgu hak cerdik molek-molek ada jadi pengikut ayah ping. Sama juga pengikut Mak Laksmana, Hasan anak Rima. Biasa dengar belaka kan? Mak Laksmana, Hasan anak Rima. Baik. Dan hamba duk rasalah dalam masjid ni mungkin ada juga bekas pengikut dia, tapi alhamdulillah pada hari ni sah. Sungguh kadang-kadang kita tak sedar, rupanya ada dalam ahli jemaah ni hak yang penuh ikut. Tak apalah, alhamdulillah pada hari ni Allah Ta'ala bagi keinsafan, bagi kepada kita kesedaran. Allah Ta'ala buka pintu hati kita untuk kita bertaubat. Sebab di tempat kita terlalu banyak, di tempat kita benda-benda lagu ni. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mendakwa menjadi nabi, mendakwa menjadi rasul, mendakwa wakil kerajaan langit. Hak ni menyalahi Quran, menyalahi sunnah, menyalahi ijma' ulama. Maka tidak antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang disebut oleh Imam At-Tahawi. Imam At-Tahawi ni bukan orang baru. Bukan 100 tahun, bukan 200 tahun. 1000 tahun lebih dah ni Imam At-Tahawi. Dia masih lagi berada dalam generasi salaf. Dan dia pula himpun dalam kitab akidah ni, akidah At-Tahawiyah, akidah yang dipegang oleh Imam Abu Hanifah, Qadhi Abu Yusuf Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Imam Abu Hanifah wafat pada tahun 150 Hijrah. Maksudnya akidah yang dimuatkan oleh Imam At-Tahawi ni akidah yang dibawa oleh Rasulullah, para sahabat dan generasi yang selepas daripada mereka. Ribuan tahun dah akidah ni. Dia sebut ni akidah Ahlussunnah, akidah yang dibawa oleh Allah, oleh Rasulullah, oleh para sahabat adalah kita tidak boleh percaya setiap dakwaan yang mendakwa tapi dakwaan itu menyalahi Quran, sunnah dan ijma' ulama. Antaranya hak yang menyalahi Quran, sunnah, ijma' ulama, ada nabi selepas daripada Nabi Muhammad, tak percaya. Hak tu menyalahi Quran, menyalahi hadis dan menyalahi ijma' ulama. Mendakwa menjadi rasul, mendakwa wakil kerajaan langit,
hak ni menyalahi apa hak yang disebut dalam Quran, hadis dan ijma' ulama. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia ada sebahagian daripada kita ni di antara hak yang hamba dengar lah, di antara hak yang hamba dengar, orang hak yang cerdik pandai hak dok ikut ni, sebab ada setengahnya dulu nano. Dulu nano apa sekali, lepas tu terbuka hati untuk insaf. Ni setengah baik. Apabila terbuka hati untuk insaf, dia pun cari nak belajar dengan tok guru mana. Dia jumpa dengan ustaz ni, biasa je nampak. Jumpa dengan ustaz ni, biasa je nampak. Jumpa dengan ustaz ni, biasa je nampak. Jumpa dengan ayah ping dan rakang sejawatan dengan dia, baru nampak luar biasa. Puak-puak ni, puak-puak ayah ping ni, dia ada sihir. Jadi apabila ada sihir, jadi nampak luar biasa. Dan ada setengah orang hak pergi jumpa dengan dia tu kata, tak apalah, kita balik nak istikharah dulu, nak semai istikharah ni. Tengok masuk dalam mimpi tu, orang yang mari jumpa dia dalam mimpi suruh ikut ayah ping tu bersinar macam bercahaya, bersinar dengan cahaya mah. Dah ikut apa? Sebenarnya kita kena faham bahawasanya benda tu dia bukanlah boleh menjadi tanda orang tu benar ataupun tidak. Hak yang menjadi tanda orang tu benar ataupun tidak adalah kita tengok menyalahi Quran, hadis, ijma' ulama ataupun tidak. Kalau menyalahi benda ni, tak perlu dah istikharah. Istikharah buat benda lagi. Istikharah ni pilih mana hak yang lebih di antara dua benda hak yang boleh kita buat, dan mana hak yang lebih baik untuk kita. Kalau jelas salah, tak ada dah, tak boleh nak istikharah dah. Nak curi ke dak ni istikharah dulu. Hak tu tak boleh. Hak tu salah. Tu kita kena faham, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya katanya lagi, wa naral jama'ata haqqan wa sawaban wal furqata zaygan wa 'adzaban. Jadi untuk kitab Aqidah At-Tahawiyah kita berhenti di sini dulu malam ni. Kita baca kitab yang kedua pula, kitab Bustanul Arifin. Allah Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah kita sambung pengajian kitab Bustanul Arifin, taman orang-orang yang arif, orang yang kenal Allah Subhanahu wa taala, yang disusung dan dikarang oleh Imam Nawawi rahimahullahu subhanahu wa taala. Katanya fasal ketiga pada menyatakan bahawasanya niat adalah yang menentukan balasan kebaikan atau kejahatan. Niat yang menentukan balasan kebaikan atau kejahatan. Okey, kita tengok seperti yang telah disebutkan dalam hadis yang sahih bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innallaha ta'ala katabal hasanati was sayyiat. Rasulullah pernah bersabda pada hadis yang Rasulullah riwayat daripada Tuhannya, sebab dia hadis kursi. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab hadis 40 dia kata lagu mana, fima yarwihi an rabbih tabaraka wa ta'ala annahu qala. Jadi hadis ni Rasulullah riwayat daripada Allah Ta'ala. Maksudnya ni hadis kursi, ni firman Allah Ta'ala. Bagaimanakah Allah Ta'ala berfirman, innallaha ta'ala katabal hasanati was sayyiat faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu 'indahu hasanatan kamilah wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu 10 hasanatin ila 700 dhi'fin ila ad'afin kathirah. Artinya, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menulis. Maksudnya Allah Ta'ala menulis, maksud Allah Ta'ala menulis di sini adalah Allah Ta'ala memerintahkan kepada para malaikat supaya menulis. Di sana ada malaikat yang dikenali sebagai malaikat hafazah, yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka supaya menulis perkara ini. Allah Subhanahu wa taala menulis dengan maksudnya Allah Ta'ala memerintahkan kepada malaikat
supaya menulis segala kebaikan dan segala kejahatan. Setiap anak Adam ada malaikat yang Allah Subhanahu wa taala hantar kepada mereka. Malaikat ini diberikan nama sebagai kiraman katibin, ataupun malaikat hafazah, ataupun kita kata malaikat raqib dan atid. Nah, cuma raqib dan atid ini ulama berbeza pandangan, adakah dia nama kepada malaikat raqib dan atid, ataupun dia adalah sifat kepada malaikat. Kadang-kadang bukan nama, sifat. Contoh, kita kata dah kita nak minum air ni, Tok Imam faham mana? Tok Bilal faham mana? Mari Tok Imam. Okey, Tok Imam tu nama dia ke sifat dia? Dia nama lain, sifat lain. Tok Imam tu bukan nama dia, sifat dia, kerana dia menjawab jawatan tersebut. Boleh faham kan? Sama juga raqib dan atid. Adakah raqib dan atid ini nama kepada dua malaikat sebagaimana yang masyhur di tempat kita ada malaikat raqib dan atid, ataupun dua sifat kepada para malaikat? Okey, tak apalah. Cuma kita nak ceritanya di sana ada malaikat yang menulis amalan anak Adam. Jadi untuk memudahkan urusan malaikat menulis amalan anak Adam, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada para malaikat tentang mana hak yang baik, mana hak yang tidak baik. Bagi jelas dulu, ni hak baik, hak ni tidak baik. Jadi untuk memudahkan malaikat tulis amalan anak Adam. Jadi kalau tidak jelas, kayak gini malaikat, ni baik ke tak baik, kena tanya Allah Taala pula. Ni baik ke tak baik, kena tanya Allah Subhanahu wa taala pula. Jadi untuk memudahkan pekerjaan para malaikat, maka Allah Taala telah menjelaskan mana perkara yang baik dan mana perkara yang tidak baik, agar malaikat tersebut menulis perkara itu apabila dilakukan oleh anak Adam. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, maka barang siapa. Dia barang siapa ni adalah terjemahan daripada man. Dia perkataan barang siapa ni dia boleh digunakan untuk lelaki, boleh digunakan untuk perempuan. Sesiapa tak kira lah, orang lelaki ke, orang perempuan ke, tak kira. Orang Islam ke, bukan Islam ke, yang bercita-cita, yang berkeinginan, yang berkehendak dengan satu kebaikan dalam hati dia, nak buat benda baik, lalu ia tidak dapat melaksanakannya sampai masa dia nak buat, ada keuzuran-keuzuran tertentu, tidak boleh dia nak buat, maka nescaya ditulis oleh Allah baginya satu kebaikan yang sempurna. Ditulis oleh Allah baginya suatu kebaikan yang sempurna. Maksud dia benda, orang yang ada niat untuk buat kebaikan, sampai masa tak buat kerana ada keuzuran, maka tetap dia dapat satu kebaikan. Kalau kita faham lafaz hadis Allahu Rabbi, kita akan rasa besarnya anugerah Allah Ta'ala bagi kepada kita. Rasulullah kata lagi dalam hadis kursi, Allah Ta'ala berfirman, katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tulis satu kebaikan yang sempurna di sisi Allah. Maksud dia di sisi Allah, kebaikan yang sempurna yang Allah Ta'ala bagi kepada dia ni, kebaikan yang datang daripada Allah Ta'ala. Maksudnya mulianya ganjaran pahala kepada orang yang berniat untuk melakukan kebaikan walaupun dia tidak buat. Itu maksud dia. Katabahallah, Allah Ta'ala menulis satu kebaikan tersebut indahu, di sisi Allah. Maksudnya mulia kebaikan ni. Kebaikan yang datang daripada Allah memang mulia. Ni gelas ni, wapiahnya kat kedai. Contoh, gelas ni wapiah kedai. Okey, kita kata tak puluh ya kedai. Contoh, gelas yang sama diberi oleh sultan. Ni ada cok sultan, padahal gelas sama je. Orang hok rapat dengan sultan je beli gelas biasa je. Sebab kalau beli gelas mahal-mahal, rugi pula dia. Contoh. Ni sebagai contoh je. Okey. Bajet untuk bagi hadiah kepada orang-orang tertentu. Ini sebagai contoh je. Bajet untuk bagi hadiah kepada orang tertentu 1,000 ya. Ini sebagai contoh. Dia pun beli bergelas 100 ya. Itu biasalah kan. Itu perkara biasa. Okey, gelas 100 ya. Ini kita tak mahal sikit 100 ya. Orang biasa bagi kepada kita gelas sama juga, harga 100 ya. Tapi hak ni ada cok sultan. Jadi kita angkat mana hak yang lebih mulia?
pastinya hak yang mulia adalah hak yang ada cok sultan. Wak balik wak perih lalu perih 3,000 ya. Ni hak sultan bagi ya. Baik. Satu kebaikan yang sempurna yang diberi oleh Allah Ta'ala kepada kita kerana kita berniat untuk melakukan kebaikan adalah kebaikan itu indahu, di sisi Allah, yang datang daripada Allah. Mulianya kebaikan tersebut. Allah Rabbi, muslimi muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama tasawuf cukup mengambil berat tentang niat. Antara ulama yang mengambil berat tentang permasalahannya adalah ulama tasawuf. Sehingga kan ada sebahagian kitab, hamba lupa kitab nama baca sebelum daripada ni, mungkin kitab yang dikarang oleh Imam Ghazali ataupun dikarang oleh siapa hamba lupa, yang mana dia ajar lagu mana kita nak buat satu kebaikan, maka cuba kita fikir benda dalam satu kebaikan tu, kebaikan-kebaikan yang lain yang bersama dengan kebaikan tersebut. Biar ada hasrat dalam hati, niat untuk melakukan kebaikan tersebut, supaya kita dapat semua pahala niat itu. Okey, sebagai contohlah, kita turun sembahyang maghrib. Sembahyang fardu maghrib ni, fardu adalah sembahyang wajib. Okey, kita niat untuk melakukan sembahyang wajib. Lepas tu kita nak sembahyang secara berjamaah. Kita niat untuk sembahyang secara berjamaah. Dalam sembahyang pula ada bacaan wajib, ada bacaan sunat. Dalam hati kat aku nak baca bacaan sunat ni, aku nak baca bacaan wajib ni, aku nak baca molek. Ini sebagai contoh. Benda lagi, lepas daripada sembahyang ada wirid, ada istighfar yang datang daripada Rasulullah. Lepas daripada sembahyang Rasul istighfar sebanyak 3 kali. Aku lepas sembahyang ni, turun daripada rumah ni, aku lepas daripada sembahyang aku nak istighfar sebanyak 3 kali. Lepas tu aku nak baca subhanallah, alhamdulillah sebanyak 33 kali, cukup sampai 100 la ilaha illallah tu. Benda lagi, lepas daripada sembahyang aku sampai masjid, aku nak iktikaf. Lepas tu lepas daripada sembahyang aku nak dengar ilmu ni. Lepas tu aku nak dengar ilmu ni, benda aku nak dengar, aku nak amal. Lepas tu di antara kebaikan-kebaikan yang boleh kita niat apabila kita turun daripada rumah. Kita nak buat belaka benda tu. Sampai masjid lewat, tiba-tiba orang selesai dah sembahyang berjemaah, kita dah sembahyang seorang. Boleh tak pahala jemaah? Boleh dah pahala sembahyang berjemaah bagi kita satu kebaikan. Sebab apa dia? Sebab kita niat tadi duduk atas masjid, dah ingat pula nak niat iktikaf, tapi kita turun daripada rumah, kita niat nak buat iktikaf, dapat dah pahala niat dapat dah. Lepas tu benda lagi, duduk tunggu orang duduk kuliah, ustaz duduk siapa? Ustaz lewat mujur apa siapa ni hamba bagi daripada Fatoni tadi Ingat dang, kalau tengok kepada tempoh masa tu memang dang lah. Dah 3, hujan lebat lagi, jalan jeng, JPJ pula Pahang. Allahu Rabbi, 15 minit mampu situ. Tu sampai lewat sikit tapi sampai lewat dang lagi liah. Tiba-tiba ustaz nak sapa, okey boleh dah pahala. Ni sebagai contoh. Lepas mayang saat ni tu kawan cuik kita nak istighfar dulu, nak baca subhanallah, kawan cuik minum air, bangun dah ingat setarang nak buat, boleh pahala. Sebab penting niat memang cukup penting. Ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut dalam hadis kursi, sesiapa yang ada keinginan, kehendak untuk melakukan satu kebaikan, tiba-tiba dia tidak amalkan kerana ada keuzuran tertentu, maka Allah Ta'ala tulis satu kebaikan yang sempurna untuk orang tersebut di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Rabbi, muslimi muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seterusnya, dan barang siapa yang bercita-cita dengan satu dan barang siapa yang bercita-cita dengan satu kebaikan, lalu ia dapat melaksanakannya, hak yang dia niat nak buat belaka saat itu, siapa boleh buat belaka? Dia boleh sembahyang fardu maghrib, sembahyang secara berjemaah, benda-benda sunat dalam sembahyang dia baca belaka, benda hak yang fardu dia baca molek dalam sembahyang. Lepas sembahyang ni sebagai contoh, lepas sembahyang dan istighfar pula 3 kali. Lepas daripada tu subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar, ayat kursi. Lepas tu baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ini di antara benda hak yang sunat dibaca selepas daripada sembahyang. Lepas tu niat iktikaf pula, duduk dalam majlis ilmu pula. Baik.
Dia boleh buat belaka benda hak yang dia niat. Mana ganjaran hak yang dia dapat? Lalu ia dapat melaksanakannya, nescaya Allah menulis di sisi Allah 10 kebaikan. Satu kebaikan hak yang kita buat diganda kepada 10. Ni anugerah yang Allah Ta'ala bagi kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat dulu hidup lama. Umat sekarang hidup sekejap. Umat dulu lama hidup. Umat ni sekejap aje. Tambah-tambah zaman kita pula. Zaman kita ni Covid baru ni tu ramai mana orang muda mati. Leni pun masih lagi ada. Mati jatuh, mati jatuh. Umur 40, 39, 38, 45, 50. Maksudnya dah ada 60. Leni nyakit macam-macam. Nasallallahu salamata wal afiyah. Baik. Tapi umat Nabi Muhammad hak yang hidup sekejap umat dulu hidup lama, beramal banyak lagi umat dulu. Tapi tetap kebaikan berada pada umat Nabi Muhammad berbanding dengan umat dulu. Sebab apa? Sebab kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad diganda berbeza dengan umat dulu. Jadi anugerah Allah Ta'ala kepada umat Nabi Muhammad sehingga kan Allah Ta'ala mengganda segala kebaikan yang dibuat oleh umat Nabi Muhammad, sekurang-kurangnya satu kebaikan diganda kepada 10 kebaikan. Seterusnya sehingga kepada 700 kali ganda dan sampai kepada ganda yang sangat banyak. Ini tak samalah. 10 tu sekurang-kurang. Ada orang lebih daripada 10. Ada orang sampai ke 70, 700. Ada orang gandaan yang Allah Ta'ala saja lebih mengetahui. Okey, apakah perbezaan di antara orang hak yang diganda hanya 10 dan ada orang hak yang diganda sampai ke gandaan yang Allah Ta'ala lebih mengetahui? Perbezaan di mana? Perbezaannya adalah yang pertama terletak pada kesempurnaan amalan itu sendiri. Yang keduanya terletak kepada keikhlasan. Semakin tinggi keikhlasan, semakin tinggi dilipat gandakan ganjarannya. Yang ketiganya adalah kesempurnaan dalam mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam melakukan amalan tersebut. Semakin sempurna kita mengikut Rasulullah dalam melakukan amalan kita, semakin tinggi keikhlasan dalam melakukan amalan tersebut, maka semakin banyak ganjaran dan gandaan yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita. Dan telah disebutkan pula di dalam hadis yang sahih bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang sepasukan tentera yang menuju ke Mekah untuk menghancurkan Kaabah. Lalu mereka yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, artinya ditenggelamkan masuk ke dalam bumi, mulai daripada barisan hadapan sehingga sampai kepada barisan akhir mereka, yakni keseluruhan mereka. Lalu Siti Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mereka dibinasakan secara keseluruhan sedangkan ada di antara mereka orang yang sebenarnya tidak berdosa? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyyatihim, artinya tentera ini dibinasakan secara keseluruhan, kemudian pada hari kiamat nanti mereka akan dibangkitkan mengikut niat mereka masing-masing. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan ada sepasukan tentera ni berlaku pada akhir zaman, yang mana dia ingin menyerang Kaabah untuk meruntuhkan Kaabah. Apabila disampai di satu tempat yang luas, maka Allah Subhanahu wa taala perintah kepada bumi supaya telang mereka. Start daripada barisan yang pertama sehingga barisan yang akhir, habis kena telang di bumi. Maka apabila Rasulullah menceritakan perkara ini di hadapan isteri Rasulullah, Aisyah tanya, Rasulullah, macam mana kena telang belaka sedangkan dalam ramai-ramai saat itu ada juga orang yang tidak bersalah? Okey, maksud dia orang yang tidak bersalah untuk kita faham, tentera hok ramai ni apabila nak pergi kepada satu tempat, dia akan berkumpul di satu tempat. Okey, dia akan berkumpul di satu tanah hok yang luas. Dia akan kumpul berkemah situ belaka tentera ni. Dia masyarakat setempat ataupun masyarakat yang jauh daripada tempat berkumpulnya tentera, apabila dia tahu ramai orang ada situ,
maka masing-masing mengambil kesempatan untuk mencari rezeki. Peniaga-peniaga akan bawa hak ni bawa makanan nak pergi jual, hak ni bawa makanan. Jadi hak yang bawa makanan nak pergi jual ni orang yang tidak bersalah. Tetapi ketika mereka itu berada di situ, sampai masa Allah Ta'ala perintah bumi untuk telang orang hak yang ada situ, sampai ke penjual-penjual hak yang duduk jual habis kena telang belaka. Maka di sinilah timbulnya kemusykilan daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, sedangkan penjual-penjual saat itu orang yang tidak bersalah ataupun orang yang melalui jalan yang sama. Orang yang bermusafir apabila dia berhenti di R&R, tentera saat itu hak yang nak serang Kaabah, nak meruntuhkan Kaabah, berhenti di situ. Orang lain pun kadang-kadang berhenti di situ juga. Tempat perhentian kan. Orang hak yang mari situ bukan sebenarnya semua orang bersalah, tapi habis kena tegelang belaka. Baik. Jadi di situlah timbulnya kemusykilan dalam diri Aisyah radhiyallahu taala anha, sehingga dia bertanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun ada di kalangan mereka itu orang tidak bersalah, tetap mereka itu ditenggelamkan kesemuanya. Inilah ulama kata lagu mana? Jangan sekali-kali kita bersama dengan orang yang fasik, orang yang melakukan kejahatan, orang yang melakukan kezaliman, orang yang melakukan kemungkaran. Kerana apabila azab Allah Ta'ala turun, dia tidak kena, habis kena belaka. Dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Mu kena takut fitnah yang apabila turun, dia bukan hanya menimpa kepada orang yang tertentu, bahkan habis kena belaka, habis mati belaka, habis ditelang oleh bumi belaka. Cuma kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka itu akan dibangkit semula di akhirat mengikut niat mereka. Kalau niat untuk meruntuhkan Kaabah, maka tempat dia adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Kalau niat dia bukan untuk tujuan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka supaya menghitungkan amalan dia. Kalau sekiranya kebaikan lebih berat daripada kejahatan, maka tempat dia adalah syurga Allah. Tetapi kalaulah sebaliknya, kejahatan lebih berat daripada kebaikan sedangkan dia orang Islam, maka kalau dia tidak diampun oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tempat dia adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan telah sabit pula di dalam hadis Bukhari dan Muslim. InsyaAllah untuk hadis ini kita baca pada bulan-bulan akan datang sekiranya dipanjangkan umur. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu, kita tangguh sini dulu pengajian kitab Bustanul Arifin. Kita buka soalan sekejap kalau sekiranya ada. Wallahu Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Kalau selawat dalam keadaan riak, adakah berpahala? Soalannya, kalau selawat dalam keadaan riak, adakah berpahala? Soalan ni, punca daripada soalan ni adalah kerana pernah tersebar satu video yang mana ada seorang ustaz mengatakan bahawasanya selawat ni kalau ada riak tetap dapat pahala. Selawat kalau ada riak tetap dapat pahala. Jadi wallahu a'lam, hamba tak tahu, hamba duk cari, hamba duk jumpa. Sebab hak yang hamba jumpa segala amalan yang dilakukan apabila ada riak, maka tidak ada ganjaran pahala. Ini disebut dalam beberapa hadis. Antaranya hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi tarak. Kata Rasulullah dalam hadis yang diriwayat yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ada aghna syuraka ya'ani syirki man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Maksud dia aku tidak berhajat kepada rakan kongsi. Sesiapa yang melakukan sesuatu amalan yang mana dia saat itu berkongsi dalam amalan tersebut di antara aku dengan orang lain, maka aku tinggalkan amalan tersebut bersama dengan rakan kongsi. Maka itu yang pertama. Begitu juga di sana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisa wa batughiya bihi wajhu. Sesungguhnya Allah Taala tidak menerima sesuatu amalan melainkan betul-betul ikhlas kepada Allah dan hanya mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi tentang kenyataan bahawasanya berselawat kepada Rasulullah dalam keadaan riak tetap dapat ganjaran pahala, hamba jawab hamba tak tahu, wallahu alam. Tapi hak yang hamba jumpa, apa jua amalan apabila ada riak tidak ada ganjaran pahala. Pengecualian selawat hamba tak jumpa. Bukan hamba kata tak ada, hamba kata hamba tak jumpa, wallahu alam. Apakah putus mualah Al-Fatihah bila makmum sebut amin dalam solat Jumaat? Okey, soalannya adakah putus mualat Fatihah ketika makmum mengucap amin dalam sembahyang berjemaah? Okey, kita kena faham dulu antara syarat Fatihah rukun sembahyang. Itu jelas kata Rasulullah, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sembahyang bagi mereka yang tidak membaca surah Fatihah. Tak ada sembahyang. Sembahyang dia tidak sah. Antara syarat sah ataupun antara syarat Fatihah mesti kena mualat. Mesti kena mualat. Soalannya, adakah ucapan makmum ketika dia sedang membaca Fatihah amin ketika tu imam baca amin? Ni bagi masalah makmum membaca Fatihah bersama dengan imam. Dia boleh makmum baca Fatihah bersama dengan imam, ataupun makmum baca Fatihah sebelum daripada imam selesai baca Fatihah. Imam dah habis baca Fatihah, makmum baca Fatihah dah. Tengok baca ihdinas siratal mustaqim, tu imam waladdallin, tu imam amin. Maka sunat makmum kata amin. Kerana Rasulullah kata lagu mana? Idza amana al-imamu fa aminu. Apabila tu imam mengucap amin, maka hendaklah kamu mengucap amin. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sebab apabila ucapan amin makmum saat itu bertepatan dengan ucapan amin malaikat, kerana apabila tu imam ucap amin, malaikat juga ucap amin. Kalau sama ucapan makmum dengan ucapan malaikat, ucapan amin makmum dengan ucapan amin malaikat, maka Allah Ta'ala mengampung segala dosa orang yang mengucap itu. Jadi apabila tu imam ucap amin, sunat makmum ucap amin. Jadi ketika makmum sedang baca Fatihah, tiba-tiba tu imam ucap amin, sunat makmum ucap amin. Okey, soalannya, adakah ucapan amin makmum saat itu di tengah bacaan Fatihah dia, kerana ucapan amin imam, adakah ia memutuskan mualat Fatihah makmum? Gitu kan? Jawapannya adalah tidak. Kerana dia, kerana ucapan amin makmum ketika imam ucap amin adalah zikir yang berkait dengan maslahah sembahyang. Setiap zikir yang berkait dengan maslahah sembahyang yang ada di celah bacaan Fatihah makmum, ia tidak memutuskan mualat bacaan Fatihah. Okey, wallahu a'lam. Akhir zaman ni Nabi Isa tu juga. Tu masa tu pakai ijtihad Nabi Isa dalam semua hukum. Pak mazhab tu lah tak ada. Baik. Soalannya, lepas dari nanti apabila Nabi Isa turun, apabila Nabi Isa turun, kaki kita kena ikut Nabi Isa. Okey, betul lah, kita kena ikut Nabi Isa. Lepas tu pak mazhab kaki tak ada lah. Pak mazhab tak ada lah, sebab Nabi Isa turun dah. Sebab kita tak guna dah mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hanbali. Sebab kita kena guna syariat Nabi Isa. Gitulah soalan kan. Baik, dia soalan ni, kalau kita faham molek apakah maksud mazhab, maka kita dapat jawab dah. Sebenarnya mazhab ni dia, mazhab Syafi'i ni dia, mazhab Maliki ni dia, mazhab Hanafi ni dia, mazhab Hanbali tu dia, mazhab. Kita kena faham mazhab. Mazhab ni bukanlah rekaan ulama tersebut, bukan. Jangan kita anggap oh mazhab Syafi'i ni adalah hukum hakam yang direka oleh Imam Syafi'i. Allah Rabbi. Kalau orang beranggapan tersebut, maka bahaya dia. Bahaya kok ni, dia telah membuat suatu fitnah yang cukup besar. Mana fitnah yang cukup besar? Imam Syafi'i mereka-rekakan syariat. Orang yang mereka-rekakan syariat, orang baik ke orang tak baik? Orang yang tidak baik bahkan boleh keluar daripada agama Islam kalau mereka-rekakan syariat. Okey, boleh faham? Jadi sekarang ni kita kena faham apa maksud mazhab Syafi'i, apa maksud mazhab Hanafi, apa maksud mazhab Maliki, apa maksud mazhab Hanbali. Mazhab ini adalah sebenarnya Quran dan hadis mengikut kefahaman ulama mu'tabar. Mazhab Syafi'i, maksud mazhab Syafi'i
hukum hakam yang difahami oleh Imam Syafi'i daripada Quran dan hadis. Okey, itu mazhab Syafi'i. Maka syariat yang dibawa oleh Nabi Isa, ia tidak bercanggah dengan mazhab-mazhab tersebut. Ia tidak bercanggah. Boleh faham? Dia bercanggah ni ketika syariat yang dibawa oleh Nabi Isa lain daripada syariat yang dibawa oleh Imam Syafi'i. Ketika tu barulah kita akan kata bercanggah. Nabi Isa apabila dia turun, dia tidak akan berhukum dengan syariat dia, bahkan dia akan berhukum dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya dia akan mengeluarkan hukum daripada Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanbali, Imam Hanafi dan ulama-ulama mujtahid yang lain, mereka itu mengeluarkan hukum daripada Quran dan hadis. Okey, jelas kan? Wallahu a'lam. Okey, lagi lah. Baik. Dia tanya, berapa tahu tak kitab Kashful Asrar? Bagaimanakah keadaan kitab tersebut? Kitab Kashful Asrar ni, amba lupa pengarang dia dulu dalam belah-belah tahun lepas. Amba pernah tengok lah kitab ni. Amba pernah buat belek. Amba tak ada beli pun, amba pernah belek. Soalannya sesak ke dok? Amba dah ingat dah. Nanti amba tengok semula. Amba tengok semula lah kitab Kashful Asrar, kita tengok semula. Wallahu a'lam. Dah jawab lah soalan ni. Kena tengok semula sebab benda lama dah ingat dah. Lah. Okey lah. Saat ni lah dah. Ni lah yang kedua. Nazar buat benda yang harus jadi. Nazar ni jadi. Okey, nazar nak buat benda yang harus. Nanti pun kita jawab semula. Nazar benda nak buat benda harus ni sebenarnya bertulis panjang lebar. Amba ada tulis dah sebenarnya, tapi tak ingat juga nak jawab. InsyaAllah kita akan jawab semula. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa alam. Sebab bukan tak nak jawab, sebab dia ada pecahan, ada perbincangan, ada khilaf di kalangan ulama, jadi panjang jawab. Bukan tak mau jawab, jadi panjang. Okey. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.